Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Alhamdulillah. Kita bersama dalam live Facebook Aimaisara. Tapi hari ini Kak Aimaisara seperti mana yang kita bagi tahu dalam description kepada live hari ini. Kak Aimaisara bukan berseorangan, Kak Aimaisara bersama-sama dengan seorang lagi penulis hebat. Dan nanti kita nak jemput, sekejap lagi kita nak jemput. Tetapi sebelum itu, Kak Aimaisara harapkan semua, Kak Ain doakan semua. Tetapi sebelum Okey, Kak Ain harap semua dalam keadaan sihat, selamat dan menjaga diri masing-masing. Sekarang ni orang panggil waktu-waktu yang kritikal kan. Jadi Kak Aimaisara sendiri pun anak pun baru je balik klinik kena penyakit tangan, kaki dan mulut. Dia kena ruam kan. Baru je balik daripada klinik. Dia agak tergesa-gesa. Tapi kita dah janji setiap hari Jumaat, come what may, by hook or by crook, kita mesti nak bersama-sama dalam Facebook Aimaisara dan kita nak cerita tentang industri buku, nak membugarkan lagi aktiviti perbukuan, nak menanamkan rasa cinta lagi kepada aktiviti membaca. Dan ini adalah salah satu usaha daripada pihak Blink dan juga Aimaisara. Okey, Alhamdulillah kita dapat orang panggil respon yang baik daripada guru-guru perpustakaan dan media. Kita dapat respon yang sangat baik daripada pelajar-pelajar sekolah seluruh Malaysia tau. Bukannya setakat Kuala Lumpur wilayah, tidak. Kita lihat data ada ramai daripada kawasan-kawasan pedalaman pun ada dan juga rural. Tengoklah lidah Kak Ain dah terbelit-belit dah. Daerah-daerah pun ada. Dan yang seronoknya adalah semua orang hari ini yang berkumpul ini, kita nak dapatkan perkara, info yang bermanfaat daripada seseorang yang memang berpengalaman dalam bidang ini. Sebab itu Kak Ain jemput Tuan Iwan Rizmi ataupun boleh panggil dia Abang Iwan untuk bercerita tentang satu, dia memang menulis buku-buku travelog. Cerita pengembaraan, kisah-kisah bila menjelajah ke sesebuah negara. Dan yang lebih seronok lagi bila Abang Iwan Riz ini belajar di luar negara. Maknanya memang duduk bertahun-tahun lah. Macam kita kalau kita melancong ni, mungkinlah kita melancong ni seminggu paling lama lah, kalau Kak Ain pun pergi 2 minggu. Tapi ini bertahun-tahun berada di sesebuah negara untuk belajar, melanjutkan pelajaran. Okey, Abang Iwan Riz, Kak Ain akan jemput sekejap lagi. Kita nak invite dia. Okey. Yang paling Kak Ain seronok kan, bila kita membaca ni, kita perasan tak? Kita ni tak payah nak pergi ke mana-mana. Okay. Asalkan kita baca sesuatu perkara tu, buku travelog memang akan buatkan kita ni dapat ilmu. Macam kita pergi ke tempat tersebut. Tu yang kelebihan bila kita baca buku travelog tu. Dan kalau macam dengan Rak Maya Blink, ada pelbagai tajuk buku-buku, e-buku travelog. Dan walaupun kita akan bedah siasat, kita akan resensi, kita akan tengok secara mendalam dua kisah ini, iaitu travelog Deparan Melbourne, Australia, dan juga travelog Sepi Bali di Indonesia. Kita memang fokus kepada dua ni, tapi sebenarnya nanti kita buka Rak Maya Blink dan juga Rak Maya Sekolah Adik-Adik juga ada pelbagai lagi tajuk sebenarnya. Ada yang sedih, ada yang memang seronok, kelakar, travelog family yang sesat. Jadi ada pelbagai sebenarnya. Dan Kak Ain, Alhamdulillah, Kak Ain rasa kalau kita ni sekarang ni lebih-lebih lagi sekarang ni, zaman COVID, zaman di mana kita ni tak boleh nak pergi mana-mana kan. Itu yang buatkan kita perlu lebih lagi mencari bahan-bahan bacaan berbentuk travelog. Sebabnya dah lah tak boleh pergi mana-mana, tapi kita mesti
menambahkan ilmu pengetahuan. Walaupun tak pergi mana-mana, tapi kita menambahkan ilmu pengetahuan dengan buku Travelog. Okey, Abang Iwan Riz. Selalu Kak Im panggil Tuan Iwan Riz, tapi sebabkan hari ini kita bersama-sama dengan para pelajar, adik-adik, jadi Kak Ain ni tak bolehlah rasa perasan muda seorang-seorang kan. Ain Maisarah ni panggil Kak Ain, tapi Abang Iwan Riz dipanggil Tuan pula. Macam jauh sangat jarak. Jadi kita nak mesra-mesrakan, dekat-dekatkan. Jadi hari ni sangat-sangat bertuah sebab kita dapat bersama dengan Abang Iwan Riz dan dah nampak dah di skrin masing-masing, dah masuk dah dalam live kita bersama-sama. Boleh tak Abang Iwan Riz atau Iwan Riz perkenalkan diri kepada semua adik-adik yang mendengar, yang seronok sangat, yang excited sangat nak dengar resensi tentang Travelog kita ni, dan juga nanti tentang macam mana nak melanjutkan pelajaran di luar negara macam Abang Iwan Riz juga. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh. Alhamdulillah. Okay, baik. Apa khabar semua? Para pelajar, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan. Saya Iwan Riz. Nama sebenar saya Rizwan. Saya penulis separuh masa dan saya ada bertugas tetaplah di Pertubuhan Pelita Nasional Malaysia bernama. Okey, jadi menulis ni salah satu saya punya, bukan sekadar hobi, tapi adalah satu saya punya passion, saya punya minat saya yang berterusan, dan ia menjadikan minat menjadi sebagai satu kerjaya yang bukan sekadar boleh menjana pendapatan, tapi kita juga dengan matlamat kita nak menyebarkan kebaikan dan manfaat kepada banyak orang, banyak pihak. Okey. Kalau nak tahu ya, kepada semualah yang nanti kita nak minta perkenalkan diri dengan lebih lagi, Abang Iwan Riz belajar dekat mana, pengalaman Travelog ni banyak sangat buku Travelog yang dah dihasilkan, berapa banyak negara dah pergi, pasport ni cop berapa banyak. Nanti kita akan tanya lagi dan lagi. Tapi Kak nak beritahu, Kak nak memperkenalkan Tuan Iwan Riz ini mendapat anugerah penulis e-book yang paling prolific, iaitu paling banyak menghasilkan e-buku bersama Blink. Kalau nanti adik-adik buka Rakmaya, nanti kita akan share screen dan kita akan buka, kita akan baca sama-sama pengalaman, experience membaca e-buku ni bersama-sama. Nanti akan nampak, tajuk ni Iwan Riz lagi, tajuk ni Iwan Riz lagi kan. Pelbagai tajuk yang Abang Iwan Riz dah tulis dan itu membuatkan membuatkan Abang Iwan Riz dapat anugerah penulis paling prolific. Jadi nak tanya juga, macam mana Abang Iwan Riz membahagikan masa? Dalam masa 24 jam ni, berapa jam yang diletakkan khusus untuk menulis? Okey, pertamanya terima kasih pada Blink sebab memberikan saya anugerah penulis prolific ni. Okey, actually saya taklah memperuntukkan satu hari itu berapa jam seperti Kak Ain. Kak Ain mesti saya tahu jadual dia punya jadual penulisan dia tu memang dah tetap kan. Tapi sebab saya kata tadi saya penulis separuh masa, apa yang saya boleh buat ialah saya disiplinkan dirilah. Jadi contohnya masa projek Rakmaya ni diumumkan dahulu, jadi saya letakkan target at least 1 minggu saya dapat hasilkan satu e-book. Jadi kalau ada minggu tu saya dapat siapkan awal, dia macam okey boleh rehatlah lepas tu. Jadi kalau macam tak dapat nak buat, masa dah dekat-dekat deadline dah sampai hujung minggu tu saya kena pulun habis-habisan. Mulalah tak tidur malam daripada mungkin Kak Ain dah biasa tak tidur malam kan sebab jadual waktu tengah malam. Tapi kalau macam saya ni yang jenis tidur malam, jadi mungkin sampai 4 pagi saya berjaga. Tapi esoknya mulalah sakit kepala sikit. Jadi saya cuba membahagikan masa tu macam mana saya tak menulis sepenuhnya di depan laptop. Bila ada waktu senggang saya tulis dekat phone ke, and then saya akan combine lah segala penulisan saya ke dalam laptop. Okey. Kalau kita dengarkan bagaimana seorang ini, kalau dia ada passion, tadi Abang Iwan Riz kata dia passionate dengan penulisan. Jadi walaupun ada kerja hakiki, ada keluarga, ada anak-anak, masih lagi menjadi seorang yang menghasilkan berbelas-belas, dan sekejap lagi kita akan ada berpuluh-puluh lagi, ada macam-macam projek dengan Abang Iwan Riz, berpuluh-puluh e-book yang adik-adik boleh baca sekarang ini. Lihatlah bagaimana seseorang yang memposisikan diri dia untuk berjaya ni
tak boleh tidak. Dia kena letakkan disiplin diri menulis, masa dan membahagikan dengan sebaiknya. Okey, siapa-siapa yang ada soalan boleh tanya. Jom kita bacakan beberapa komen dulu ya, Abang Iwaris ya. Kita ada Cik Puan Susuhainita, perkongsian yang sangat bermanfaat. Aiman kata lag, ya ke? Aiman, lag sangat ke? Tuan Iwan lag ke dekat sana? Saya okey je kat sini. Kak Ain pun okey juga dekat sini. Nanti kita tanya yang lain. Kalau jelas ke, lag ke, freeze ke, bagi tahu ya. Cik Puan Lili Nurliayati, Assalamualaikum, good sharing. Fatin Syahira, Afrina, Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita ada 53 orang bersama-sama kita. Okey, soalan yang nak sangat, rasa membuat-buat sangat nak tanya adalah, bilakah Abang Iwanris rasa mula tercetusnya? Melancong ni bukan setakat nak melancong lah, nak catat juga, nak tulis dan juga jadikan dia satu naskah travelog. Bila ia bermula? Sebab kadang-kadang kita ni kan memanglah kita melancong, kita pergi macam-macam tempat. Hari Sabtu Ahad pergi PD ke, pergi Melaka, pergi Kelly's Castle. Tapi mungkin tak tercetus nak menulis, nak mengisi maklumat, nak tulis diary pun kadang-kadang kita malas kan. Tapi bila Tuan Iwanris letakkan, okey, matlamat ni nak tulis travelog dan bila pergi ke sesuatu tempat mesti menyalin dengan begitu jitu semua fakta-fakta tersebut. Okey, baik. Permulaan saya menulis karya yang ada latar belakang di luar negara macam ni ialah waktu saya belajar di luar negara dulu, tahun 2009 hingga 2012 saya belajar di Philadelphia, Amerika Syarikat, di Temple University. Jadi pada waktu tu semasa di luar negara, pada waktu tu saya baru lagi menulis, saya baru terbitkan novel pertama saya, and then bila saya nak menulis untuk novel yang kedua, saya mula memikirkan apa jalan cerita yang boleh menjadikan karya saya ini menarik. So saya mula terfikir, saya berada di luar negara, why not saya letakkan latar belakang Philadelphia masa itu dalam novel kedua saya. So saya letakkan dan alhamdulillah novel berkenaan terbit, tajuknya Hazim Aizat dan Muzik, terbitan satu syarikat ni. And then bila sejak lepas tu saya mula terfikir, saya pun ada pergi New York, saya pun buat buku-buku yang ada latar belakang sebegitu. Jadi itu adalah pencetusnya lah untuk saya sehingga sekarang untuk menulis karya-karya berbentuk travelog. Dan bukan sekadar menulis novel saja. Bila pergi ke luar negara ni, saya percaya semua orang mesti dia punya flow perjalanan tu mesti turun naik. Ada kisah suka, mesti ada cabaran-cabaran dan ujian-ujian yang kita tak boleh lupa. For me, ujian-ujian yang berlaku tu actually adalah untuk memberikan sebagai satu cerita untuk kita cerita kepada orang lain juga. Jadi contoh macam kita ada berlaku masalah dekat lapangan terbang ke. Jadi kesulitan tu lah jadi mewarnakan lagi kita punya perjalanan yang at the end kita boleh menghasilkan artikel ke novel yang kita boleh kongsi pengalaman tersebut dengan para pembaca. Betul ya. Kita lihat sendiri bagaimana seorang yang memanfaatkan. Kak Ain senang cakap, Kak Ain rasa memang Abang Iwaris telah memanfaatkan peluang, dapat pengalaman, dapat belajar di Amerika Syarikat. Kenapa kita biarkan begitu saja? Kita betul-betul catat, kita ingat jadi dalam pengalaman bentuk travelog dan kemudian kita jana pendapatan. Kita terbitkan buku, kita tulis artikel dengan majalah Darah Surat Khabar. Itulah dia contoh yang telah Abang Iwanris tunjukkan kepada kita hari ini. Okey, Kak Ain ada dapat soalan daripada Nur Umairah. Berapa hari Abang Iwanris perlukan untuk siapkan menulis novel? Daripada Nur Umairah. Okey, Nur Umairah. Untuk jawapan soalan ni, actually dia bergantung kepada jenis novel yang kita nak tuliskan tu. Jadi macam novel kedua saya yang saya cerita tadi tu, ia ambil masa selama setahun sebenarnya untuk menghasilkan. Sebab dia bergantung kita punya situasi. Kita tengah sibuk dengan pembelajaran ke, kita tengah sibuk dengan kerja, macam sekarang tengah sibuk dengan kerja dengan keluarga. Jadi benda tu bergantung. Ada masa novel yang paling cepat saya pernah tulis ialah selama 4 hari. Dan yang paling lama tadi tu setahun lah. Dia biasanya bila dah dekat-dekat nak deadline ni sebenarnya penerbit tak letak deadline.
Tapi kita sebagai penulis, kita sendiri yang letak deadline tu, bila kita rasa dah makin dekat deadline, kita lagi kejar lah, lagi kita belum nak siapkan benda tu. Paling cepat. Tadi Nur Umairah, soalan sudah pun dijawab. Abang Iwaris ni paling cepat. Dia macam the flash, siapkan dalam masa 4 hari. Tetapi ada juga yang mengambil masa 1 tahun. Jadi dia bergantung juga kepada satu-satu projek. Betapa sukarnya projek tersebut kan. Dan yang memang betul sangat, Kak Ain sangat setuju. Deadline atau deadline ni kan, tak nak, tidak boleh tidak. Kita sebagai penulis ni kena hantar juga cerita tu. Dia adalah bagaikan rotan. Nampak ni ada rotan. Kena siap juga. Betul penerbit tak letak, tapi selalunya kalau kita mengejar kepada penerbitan buku tersebut nak dicetak, kita akan kejar deadline ini. Macam mana adik-adik juga kejar deadline nak baca semua ulang kaji sebelum SPM, sebelum PT3, sebelum UPSR. Samalah juga kami sebagai penulis. Okey, Abang Iwaris, kita ni kalau kita hari ni nak, sebagaimana tajuk live kita ni nak resensi buku atau bedah siasat e-buku kita. Ada 2 hari ni, tajuknya mula-mula Travelog Debaran Melbourne dan juga Travelog Sepi Bali. Kita nak baca yang mana satu dulu, Abang Iwaris? Manakala saya sekarang ni berada di Melbourne, secara maya sajalah. Jadi kita akan cakap tentang Melbourne dululah. Okey, kita akan share dulu screen ni untuk Melbourne. Melbourne dulu ya, betul ya? Melbourne dulu ya. Okey. Share screen. Okey. Boleh tak nampak semua orang? Okey, daripada Facebook Kak Ain dah nampak dah. Okey, Tuan Iwaris pun ada. Okey, ini adalah rak maya bling. Rak maya bling ni, rak maya sekolah masing-masing pun beginilah rupanya, cantik tersusun. Dia panggil maya sebabnya dia tak ada buku fizikal, dia hanya ada buku digital. Tak ada kertas, tak dicetak. Hanya boleh dibaca di peranti masing-masing dengan capaian internet masing-masing. Okey, jom kita tengok. Ada macam-macam kan tajuk? Tapi hari ni kita nak menekuni tajuk yang ditulis oleh Abang Iwan Riz. Abang Iwan Riz ceritanya. Sekejap. Warna biru tu. Travelog Debaran Melbourne, warna biru, betul. Tengok, ini adalah cara. Kak Ain tunjuk ni cara nak membaca e-book masing-masing. Senang sangat. Ada orang tanya, okey Kak Ain, perlukan app siapa, nak download app siapa? Boleh ke guna iPhone? Boleh ke guna Android? Boleh, semua boleh. Ada tak password? Tak ada. Senang sangat. Hanya perlu dapatkan link, ni kan, alamat. Link untuk menunjukkan sekolah kita sudah pun melanggan, nanti cikgu sekolah, guru GPM akan bagi link masing-masing. Okey, Tuan Iwan, mulakan, silakan. Kita bedah siasat Travelog Debaran Melbourne. Saya persilakan kepada Tuan punya cerita. Okey, baik. Terima kasih Kak Ain. Okey, kalau last week Kak Ain dia dah bercerita tentang mumia, tentang piramid. Rupanya banyak yang kita tahu, ada info-info menarik yang kita tak tahu yang tentang mumia. Mumia ni mula kita ingatkan asalnya berada di Mesir, tapi rupa-rupanya sebelum tu lagi 2000 tahun sebelum tu ya Kak Ain. Dekat Chile ke Peru, saya tak ingat. Okey. Padang Pasir Atacama, Peru. Peru. Mana datang Chile ni. Okey. Alright. Jadi macam untuk e-book yang saya hasilkan, saya juga hasilkan e-book Faktaapedia. Macam sekolah unik, sekolah-sekolah yang unik berada di dunia ni. Ada sekolah dalam hutan, ada sekolah yang dalam gua. Dan juga satu lagi e-book Kembara Alam Mimpi. Rupa-rupanya mimpi ni ada banyak dia punya, kita masuk tidur bangun macam tu je, tapi sebenarnya banyak lagi yang berlaku dalam mimpi kita tu. Tapi hari ni kita nak bercerita tentang e-book Travelog. Okey, ada 2, satu Debaran Melbourne dan satu lagi Sepi Bali. Kita akan pergi dengan Debaran Melbourne ni dulu. Okey, kita ke muka surat yang seterusnya. Okay, kalau nak tahu buku-buku Travelog ni,
Travelog ni ialah satu kisah tentang pengembaraan ataupun perjalanan. Dan kalau novel Travelog, ia adalah satu cerita fiksyen yang menggunakan latar belakang pengembaraan. Dia tak semestinya kisah pada penulis tu semata-mata. Dia boleh jadi sebagai inspirasi ataupun latar belakang yang sama ada penulis lalui ataupun penulis ambil kisah tu daripada orang lain yang pernah berada di situ. Okey, untuk Travelog Debaran Melbourne ni, dia mengisahkan tentang Uwais. Dia remaja yang cemerlang. SPM dia tip-top. Tapi dia 3 kali nak ambil ujian memandu. Baru dia lulus. Okey. Jadi dia sebabkan dia cemerlang dalam SPM ni, kakak dia bagi hadiah lah. Dia taja Uwais ni pergi bercuti ke Melbourne bersama dengan kakak dia dan keluarga kakak ni lah. Okey. Jom kita ke muka surat yang kita pergi ke muka surat 15 teruslah Kak Ain. Kalau nampak, kalau semua orang nampak macam baca buku fizikal juga. Dia ada ni permulaan bab tajuk di Debaran Melbourne dan kemudian ada header dan footer. Header adalah nama penulis Abang Yuwaris dan footer adalah nombor muka surat. Jadi Abang Yuwaris tadi kata kena pergi muka surat berapa tadi Abang Yuwaris? 15. Muka surat 15. Okay. Dan ada subbab pun juga ada logo-logo yang menunjukkan cerita tersebut plot dia dihentikan seketika. Kenapa? Supaya kita boleh tarik nafas kejap kan? Supaya tak penat sangat membaca dan kemudian terus kita boleh baca dengan gaya sebagaimana buku fizikal juga. Mungkin surat 15 Abang Yuwaris. Sila-sila. Okay. Kita tengok. Uwais waktu ni dia dah pun sampai ke Melbourne, di lapangan terbang Avalon bersama dengan keluarga kakak dia. Dan pada waktu tu diceritakan baby kakak dia ni dia nak ke toilet. Jadi tinggallah Uwais seorang-seorang untuk masuk ke bahagian immigration. Jadi kat situ Uwais kena soal siasat. Okey, cerita ni dia sebenarnya ada 2. Satu ialah kisah saya sendiri, satu lagi ialah satu kisah yang viral sebelum ni. Ada satu kisah yang viral. Kita cerita kisah saya sendiri dululah. Masa saya pergi Melbourne tu, masa saya sampai di lapangan terbang, nak janjikan cerita, ada antara saya punya family members ni yang dia kena soal siasat sebab dia bawa turun makanan daripada dalam kapal terbang tu. Dia setiap negara ni dia ada polisi, ada dia punya undang-undang dia. Yang mana kalau kita tak baca betul-betul, bila sampai kat immigration tu memang kena soal siasat lah. Jadi itu pengalaman kami sekeluarga yang kena soal siasat dengan bahagian immigration tu. Sebab kami bawa makanan yang tak dibenarkan. Satu lagi kisah viral yang tentang baru-baru ni tular di media sosial, ada pelancong Malaysia yang kena soal siasat di bahagian immigration. Sebab apa? Sebab tindak tanduknya mencurigakan. Adakah mereka ni betul nak melancong ataupun tak? Sebab kalau mereka kata nak melancong, tapi bila ditanya nak pergi mana, nak buat apa, dia punya jawapan dia tu macam tak logik. Dia kata nak pergi Mount Buller sebab nak shopping. Sedangkan Mount Buller tu ialah tempat kita nak main salji, nak main ski. Dan dia kata dia pergi Mount Buller tu pun naik taksi. Yang mana kalau naik taksi ni, taksi dia punya tambang dia cukup mahal. Jadi macam tak logik. Jadi disebabkan kekecohan tu, immigration tu pun minta hantar balik pelancong Malaysia ni. Jadi kisah-kisah macam ni saya letakkan dalam e-book, dia jadi kena kat Uwais pula. Dia seorang-seorang tu kena soal siasat kat immigration, dia jadi gugup. Jadi dia tanya apa tujuan Uwais ni pergi melancongkan. Dan kita next ni Kak Ain ke muka surat seterusnya. Satulah kan nak tambah juga Bayu kita kan selalu dengar di China, Guangzhou, Yiwu boleh memborong kan. Selalu orang kata pergilah borong nak beli power bank, macam ni power bank ni kan. Murah dekat China, Guangzhou, Yiwu. Dan ini pengalaman sendiri, Kak Imaisan pun pergi rombongan pemborong dan waktu tu ramai sangat beli banyak-banyak sebab memang murah. Kalau kat sini dalam RM30, di sana boleh dapat RM5. Jadi mereka beli beratus-ratus dah masukkan pada hand carry, ada yang letak dekat belakang bag laptop. Lepas tu immigration tak lepaskan, terus kena tinggal di situ. Semua yang beli
power bank daripada Guangzhou. Semua yang beli bateri lah macam-macam semua kena tinggal. Jadi sangat penting sebagaimana Abang Iwanis cakap tadi, bila kita nak masuk ke sesebuah negara, itulah pentingnya kena baca sikit-sikit, buat kajian apa yang boleh, apa yang tak boleh di lapangan terbang, the do's and the don'ts, supaya kita nanti tak kena tahan secara tiba-tiba. Betul tak Abang Iwan? Ya, betul. Kita kena cakna, kita kena, jangan nak pergi melancong tu nak seronok saja. Kita kena tahu apa yang undang-undang di sana. Lagi-lagi kalau siapa yang nak memandu tu. Lagilah banyak sebab peraturan di setiap negara berbeza. Termasuklah dekat Melbourne ni. Jadi kita akan bincang apa bezanya dekat Melbourne ni punya undang-undang lalu lintas dia. Okey, muka surat berapa? Abang Iwanis nak kita bedah muka surat berapa dalam travel? Kita ke muka surat 23 dulu. Surat 23. Jadi kalau yang menariknya tentang e-book Travelog ni, kalau kita pergi muka surat 23, kita ada letakkan gambar-gambar. Gambar-gambar ni saya guna gambar-gambar yang saya ada ambil lah, sebab tu saya bercuti tu di sana. Jadi dia dapat pembaca bukan setakat membaca saja, dia boleh lihat sendiri gambar-gambar situasi di tempat tu lah. Betul. Nampak lebih vivid lagi penceritaan macam mana kita pun mengembara ke Melbourne dengan Abang Iwanis. Betul tak? Okey, jadi seterusnya saya pun ada ceritakan juga selain pada jadi pembaca, kalau mana yang bercadang hendak pergi ke luar negara tu, jadi saya juga ceritakanlah dekat dalam e-book ni dekat mana lagi, ada dekat Queen Victoria Market kalau mereka nak membeli belah, boleh pergi ke Melbourne Zoo, dan ada banyak lagi lah cadangan lokasi. Dan kalau dalam tu juga saya ada ceritakan contohnya cadangan untuk kalau nak sewa kereta, macam mana cara nak sewa kereta tu, apa nama syarikat sewa kereta tu. Jadi saya ada bagi sebagai info tambahan kepada para pembaca, kalau manalah tahun nanti nak pergi bercuti di Melbourne, dah adalah sedikit info-info yang boleh digunakan. Okey, yang ni 31 ni. Ini kalau pergi ke Melbourne, nak main dengan haiwan yang kita dapat jumpa di Australia ni, iaitu kangaroo, pergilah ke Phillip Island Wildlife Park. Tempat ni yang menarik dia ialah dia sangat-sangat luas, dia macam kawasan paya bakau. Jadi bila kita masuk kat situ, haiwan-haiwan kat situ semua dibebaskan macam tu je. Dia tak adalah dalam kandang ke apa. Tengok macam dalam gambar ni kan, yang si kecil tu boleh main dengan kangaroo. Saya pun sebenarnya risaulah juga kalau dia buatnya kangaroo tu tendang kita, tapi semua okey lah. Kita terkawal kat situ kan. Dan bukan setakat kangaroo, ada pelbagai lagi haiwan lain kat situ. Ada koala, ada swan. Jadi sangat-sangat menarik. Kalau pergi ke Australia, silalah pergi ke Phillip Island Wildlife Park. Jadi dalam e-book ni pun saya ada ceritakan lah keseronokan berada di situ. Betul. Sebenarnya kan Abang Iwanis, saya pun sedang menulis travelog penipuan Thailand, tapi tak siap lagi. Macam mana dekat Thailand kan ada macam-macam package, nak pegang harimau boleh, nak susukan anak harimau boleh, nak naik gajah boleh, nak duduk atas buaya boleh, segala macam pengalaman ekstrim bersama dengan binatang boleh didapati dengan harga package-package tertentu di Thailand. Jadi itu antara buku yang sedang saya siapkan. Tapi inilah kita kata, kalau kita tak berjalan melihat dunia, melihat ciptaan-ciptaan Tuhan, kita tak akan dapat rasa sendiri. Jadi kalau ada orang kata melancongnya habis duit kan, tak dapat apa, sebenarnya kita dapat pengalaman yang sangat berharga. Macam Tuan Iwanis tunjukkan anaknya dapat pegang sendiri kangaroo, Kak Ain Maisarah pergi Thailand dapat pegang sendiri harimau. Dan itu adalah satu pengalaman yang takkan kalian lupakan sampai bila-bila. Jadi itu sebabnya kita kena letakkan cita-cita, semangat kita, belajar sungguh-sungguh. Kalau boleh sambung belajar luar negara supaya kita dapat pengalaman-pengalaman begini. Kan? Betul tak Abang Iwan? Ya, betul-betul. Kita dapat pengalaman kita, dan bila orang baca pengalaman kita tu pun kita rasa seronok dapat berkongsi. Okey, kembali pada cerita kita tadi, selepas Iwas ni dia melawat Phillip Island tu, dia jadikan cerita abang ipar dia sakit kepala. Jadi dia tak boleh nak memandu balik ke apartmen sewa mereka. Jadi Uwais yang katanya cemerlang pembelajaran tapi 3 kali ambil ujian memandu ni,
dia dah mula rasa, alamak, sekarang ni tanggungjawab tu bergantung kepada dia sahaja. Dia yang bertanggungjawab untuk memandu kereta, membawa keluarga pulang ke apartmen sewa dia. Jadi pada asalnya dia macam itulah, dia tak kisah, dia fikir nanti yang akan menguruskan semua ni ialah abang ipar dia. Jadi dia sambil lewa lah, tapi bila dah diberi amanah tanggungjawab macam ni, mulalah dia risau. Jadi dia Uwais tak tahu apa undang-undang lalu lintas di Melbourne. Okay, kalau kita pergi kat Ain, kita pergi ke muka surat seterusnya 37. Okay, kat hujung tak ada bagi tahu. 38 pun boleh. 37, okay. Di Australia ni ada banyak kamera perangkap had laju. Jadi kalau masa saya pergi kat Australia tu, memang kereta tu kalau kata had laju 70 lah. Mereka memang tak berani nak bawa lebih daripada had laju sebab kamera perangkap had laju memang banyak. Jadi polis-polis pun ada yang menyamar. Jadi janganlah suka-suka nak bawa laju di sana. Okey, seterusnya muka surat 38. Saya pun nak bagi tahu pemanduan yang kat sini dia kena berhati-hati sebab ada banyak tram. Tram ni macam kereta api tapi berada di atas jalan utama. Jadi kita bawa kereta dengan tram ni kita kena berhati-hati. Sebab dia ada punya macam ada LRT atas jalan raya. Atas jalan raya. Tu kat gambar tu contohnya ada itu tram ke. Okey, contohnya macam tu. Okey, dan ada satu lagi undang-undang yang sangat-sangat saya fikir agak luar biasa lah. Iaitu hook turn. Kalau pergi ke muka surat 43, nampak tak papan tanda hook turn ni? Right turn from left only. Orang yang nak masuk ke kanan, biasanya kita akan berhenti kat persimpangan tu, tunggu lampu isyarat hijau, kita masuk kanan. Tapi tak. Dekat Melbourne ni, kita boleh jumpa benda dekat Melbourne je. Dia ada satu lalu lintas punya sign ni yang hook turn nama dia. Jadi boleh tak agaknya Kak Ain kalau kita nak share video macam mana hook turn ni? Dekat situ, dalam e-book ni, istimewanya e-book sebab benda ni secara digital. Jadi kalau kita ada video kita nak tunjuk, para pembaca boleh klik saja pada link tu untuk tengok video tu. Boleh tak? Kak Ain punya sharing ni tak boleh, tapi kalau masing-masing buka dengan peranti masing-masing, dia ada di sini performing a hook turn ni, dan di sini ada link, boleh dapatkan link ini untuk dapat buka. Yang sekarang ni tak dapat pula Abang Iwaris. Tapi untuk gambar daripada hook turn ni seperti mana muka surat 43. Kalau macam siapa-siapa membaca nak buka YouTube ke, boleh tengoklah tentu macam mana. Jadi pemandu kena berhenti di sebelah kiri dahulu dan bila lalu lampu isyarat di sebelah kanan tu dah hijau, baru kita boleh pusing ke sebelah kanan. Jadi dia macam agak tricky sikit lah macam tu. Jadi kalau macam tak sure, mungkin para pembaca boleh juga tengok kat YouTube, hook turn nama dia. Okey. Jadi Uwais yang baru pertama kali, macam para pembaca pun, yang mana para pendengar semua ni yang baru pertama kali dengar hook turn, bayangkan kalau tiba-tiba kena buat benda tu di luar negara. Dah lah pandu kereta kat luar negara ni. Kena buat something yang tak pernah kita jumpa. Jadi Uwais ni, adakah Uwais berjaya melakukan benda ni tanpa berlaku sebarang kecelakaan? Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut lagi, bolehlah dapatkan, boleh baca Travelog Debaran Melbourne ni untuk tahu kisah ni dengan lebih lanjut. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita dapat banyak sangat ilmu dengan membedah e-buku Travelog Debaran Melbourne. Kita dapat tahu info-info yang first hand info sebab Abang Iwaris sendiri sudah pergi ke sana. Jadi hari ini siapa yang mendengar tu bertuahlah dapat dengar pengalaman daripada orang yang sudah melancong, dan kita sama-sama doa, jomlah kita belajar rajin-rajin, usaha keras untuk kita sendiri dapat merasai pengalaman berada di Melbourne. Sebagaimana Puan Sohaibatul Aslamiyah Haris bagi tahu, rindu teringat zaman belajar di Australia dulu-dulu kan. Itulah kelebihan bila kita baca buku Travelog. Dia membawa kita. Kita tak payah pergi, tak payah bayar tiket kapal terbang, tak payah susah bayar travel agent, tapi kita macam pergi ke tempat tersebut. Dan kita dah selesai membedah e-buku Tuan Iwan untuk Travelog Debaran Melbourne, dan ada lagi satu yang saya rasa memang menarik dan mesti diberitahu,
kepada adik-adik pembaca iaitu yang ni Travelog Sepi Bali. Kita buka boleh ya Tuan Iwan ya? Ya, boleh. Silakan Kak Ain. Okey. Ini Travelog Sepi Bali. Yang ini juga terbitan daripada Bling Book, ditulis oleh Tuan Iwan Riz. Seperti mana yang kita boleh lihat di sini, dia tulis amaran hak cipta. Iaitu, apa dia amaran hak cipta ini? Link yang ditulis di atas bahagian alamat website ini akan ada link sekolah adik-adik, iaitu Rakmaya SSB ni sekolah Sri Bangsa. Tapi kalau sekolah tu sekolah Sungai Kantan, so Rakmaya sekolah Sungai Kantan. Jadi link ini perlu dijaga, tak boleh disebarkan kepada orang lain kecuali warga sekolah sahaja, sebab hanya sekolah adik-adik yang sudah melanggar Rakmaya ini. Jadi jangan bagi jiran sekolah sebelah, jangan bagi kalau boleh sekolah adik, sekolah abah, sekolah kakak, biarkan mereka melanggar sendiri. Dan ini adalah amanah. Kan kita guru perpustakaan dan media sudah membeli Rakmaya ini khas untuk warga sekolah sahaja. Jadi jaga amanah hak cipta e-book ini. Okey, Abang Iwan Riz, silakan untuk Travelog Sepi Bali. Travelog Sepi Bali. Okay, Kak Ain. Sekarang kita nak bercerita pula. Kita nak bedah buku Travelog Sepi Bali. Okay. Bali terletak di Indonesia. Dan sepi. Kenapa sepi? Apa yang senyap sunyi yang berlaku kat Bali ni? Kita tahu Bali ni ialah satu tempat pelancongan yang ramai orang. Tapi ada satu hari dalam setahun tu, bandar Bali menjadi sunyi sepi. Benda ni saya pun tak tahu pada mulanya. Sehinggalah masa tu saya pergi melancong ke Bali dengan isteri ke Bali, dan pemandu pelancong tu bercerita tentang satu perayaan yang kita panggil dia Nyepi di Bali. Okey, jadi saya akan terangkan dengan lebih lanjut tentang perayaan Nyepi ni. Cuma saya nak beritahu secara general sinopsis Travelog Sepi Bali ni. Dia mengisahkan tentang percutian dua orang beradik, Raisha dan Rania, yang bercuti ke Bali, Indonesia bersama-sama dengan ibu bapa mereka. Okey, jadi Kak Ain, kita boleh ke muka surat yang seterusnya. Okey, awal-awal ni biasalah mereka mengusik ibu mereka, cerita-cerita kat rumah sebelum pergi bertolak lagi. Okey, kemudian akhirnya mereka memilih untuk bercuti di Bali, dan semasa muka 13 Kak Ain. Okey. Ini saya dia bercerita tentang roaming. Bila kita pergi ke luar negara, satu benda yang kita kena ingat ialah kita kena aktifkan roaming. Dia ada dua pilihan, sama ada kita beli SIM card di luar negara, kiranya nombor barulah untuk kita gunakan di luar negara, ataupun kita masih lagi guna nombor telefon yang sama tapi kita aktifkan roaming. Dua-duanya ada dia punya kelebihan masing-masing lah. Okay. Kalau kita kita aktifkan roaming ni, okey, kenapa kita perlu aktifkan roaming ni ialah supaya kita dapat akses internet. Okey, di zaman sekarang ni internet tu ialah kalau kita nak berkongsi dengan kita punya rakan-rakan ke ahli keluarga kita dalam grup WhatsApp ataupun di media sosial, kita kenalah ada internet kan. Tapi kalau saya, benda yang paling penting kalau kita pergi ke luar negara ialah kita nak tahu arah tuju kita, pemanduan ke, kita nak buka Waze. Jadi benda tu bagi saya sangat penting lah. Tapi satu lagi yang penting ialah komunikasi. Jadi kalau kita terpisah dengan keluarga kita, kita boleh menghubungi mereka supaya kita taklah tersesat, terhilang. Jadi benda tu sangat berbahaya. Okey, jadi betul. Kadang-kadang itu perkara yang terlepas pandang. Kita ingat, Celcom ada, Maxis ada, tak ada. Kena tekan international roaming. Dan sangat berhati-hati dengan bil. Jangan sampai balik-balik Malaysia, seronok-seronok melancong, bil roaming dah beribu-ribu. Itu pun ada ramai yang berlaku begitu. Jadi memang sangat bagus bila Abang Iwan Riz masukkan peringatan dalam e-book ini. Okay. Ini antara gambar-gambar yang saya kongsikan. Gambar-gambar yang saya ambil sendiri ada di Pantai Ruah, Pantai Nusa Dua dan Pantai Pandawa. Luang Sari Turtle Farm. Atau dikenali sebagai Pulau Penyu.
Pulau Penyu, betul. Masa nak pergi ke sana tu, kita naik bot yang lantai dia tu kaca. Kita boleh nampak ikan-ikan kat bawah. So, seronok naik bot tu. Allah, seronoknya dengar. And then di Candi Uluwatu, ni satu tempat yang ada yang kat atas satu tebing tinggi tu memang sangat-sangat cantik berada di sana. Lagi kalau kita dapat tengok matahari terbenam kat situ, memang subhanallah, dia punya panorama dia sangat-sangat cantik. Jadi kalau ada peluang ke Bali, bolehlah lawat tempat-tempat tu. Dan ini ialah gambar di hadapan Gunung Batur. Satu pengalaman, kita boleh makan tengah hari secara buffet sambil menikmati pemandangan. Jadi kat Bali ni dia ada banyak tempat-tempat lokasi yang kita boleh makan dengan panorama yang cantik. Satu lagi kat tepi pantai kan. Kita ada restoran tepi pantai, kita macam dengan matahari terbenam dia, ada orang yang datang main muzik. So dia punya pengalaman suasana tu memang something yang sangat-sangat menarik, tapi pada masa yang sama ada harga dia lah. Kalau kita nak makan tepi pantai macam tu, harga dia sedikit mahal sebab mereka mereka menjual panorama tu juga pada para pelancong. Betul-betul. Kak Ain kan dengan Bali ni juga sangat dekat di hati. Sebabnya lokasi berbulan madu. Waktu zaman dulu, waktu baru berumah tangga, yang pertama tempat melancong Bali lah. Dan betul macam Tuan Iwaris bagi tahu tadi, pantai yang kita boleh makan, sunset ni, pantai Jinbaran. Tak ingat dah. Di situlah memang betul, harga memang harga kayangan, tapi kadang-kadang kita kata okeylah, ini pengalaman seumur hidup sekali, kita nak menikmati, boleh, apa salahnya setelah kita bekerja keras, setelah kita belajar rajin-rajin. Sebab itulah ini kita panggil memberi ganjaran kepada diri sendiri, tetapi travelling ni menambah manfaat daripada segi pengalaman, kematangan, dan juga cara kita melihat masyarakat tu membuatkan kita lebih bersyukur. Itu yang Kak Ain suka. Bila kita travel, kita akan rasa bersyukurnya kita duduk Malaysia. Kalau nak tahu kenapa Kak Ain selalu cakap macam tu, sebab kalau di Bali kan, tak tahulah Abang Iwaris macam mana, tapi kalau di Bali ni muka sama macam kita, bangsa Melayu, tapi rupanya mereka bukan beragama Islam. Jadi kita rasa boleh makan kedai ni. Tengok-tengok ada khinzir panggang, khinzir golek, khinzir masak lemak. Kan? Jadi itu antara benda yang kita rasa bersyukurnya, senangnya, mudahnya nak dapat makanan halal di Malaysia. Saya setuju sangat tu. Saya sampai je dekat Bali tu, bila pemandu pelancong bawa, memang kiri dan kanan tu nampak khinzir guling di mana-mana sahaja. Dan katanya pelancong Australia suka datang ke Bali ni untuk menikmati hidangan tersebut. Jadi betul, ada setengah tempat di Bali ni sangat sukar untuk cari makanan yang halal. Tapi mujurlah. Jadi kalau kita pergi ke Bali ni, saya cadangkan dapatkan khidmat pemandu pelancong. Macam saya, mujurlah ada pemandu pelancong ni yang bantu bawa ke kedai-kedai yang halal. Betul. Kita dah ada satu soalan ni Abang Iwaris daripada Cik Puan Rakiah Muhammad Yunus. Kenapa Bali ni sepi? Kenapa Bali ni sepi? Kita akan ke cerita yang seterusnya. Jadi bila Rasha dan Rania ni dah macam-macam tempat dia dah pergi dah tadi ke Gunung Batur lah kan. Okay, jadi dah mulalah tibanya pada satu hari dalam percutian mereka tu, yang mana pada satu pagi Rasha dan Rania ni keluar awal pagi. Mereka kononnya nak ke pantai, nak tengok matahari terbit. Jadi mereka keluar tanpa bersama dengan ibu bapa dia. Jadi bila mereka keluar ke pantai tu, mereka keluar je hotel, mereka perasan kenapa sunyi sepi macam ni. Biasa kawasan pantai laluan ni memang sangat-sangat meriah dengan orang, tapi pada pagi tu macam sunyi sepi. Tapi mereka berfikir mungkin sebab masih awal pagi lagi. Tapi bila matahari dah naik, dah pukul 8 pagi, masih lagi sunyi. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Okey, kita cuba pergi ke muka surat 31 dan 32. Kita tengok. Okey, tengok kata tu. Rasha dan Rania berhadapan dengan situasi yang sangat aneh pada hari ini. Semua penulis perniagaan itu masih belum dibuka.
Dia tengok kedai-kedai pun tak buka juga. Bukan setakat kenderaan dan orang saja tak ada atas jalan, tapi premis perniagaan pun tak dibuka lagi. Okey, dan pergi ke muka 36 ke Ain. Jadi bila mereka dah merasakan sunyi yang lain macam tu, mereka ternampak sesuatu. Mereka takut apabila mereka ternampak ada orang yang kena rantai. Di belakang orang yang kena rantai itu ada sekumpulan manusia yang berpakaian serupa dan menyarung kain bercorak macam papan catur hitam dan putih itu pada pakaian mereka. Jadi ini satu situasi yang sangat janggal bagi mereka. Apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa sunyi sepi? Kenapa ada orang kena tangkap? Kenapa ada orang yang berpakaian macam aneh sedikitlah pada pandangan mereka? Jadi semua tu sebenarnya ialah disebabkan pada hari tersebut berlakunya satu perayaan yang disebut sebagai perayaan Nyepi. Ini adalah satu sambutan tahun baru oleh penduduk yang beragama Hindu di Bali. Dan tapi walaupun mereka yang beragama Hindu, tapi semua yang bukan beragama Hindu pun mereka turut sama menghormati perayaan tersebut dan mereka sama-samalah tidak boleh keluar. Syarat pada hari Nyepi ni mereka tak boleh keluar rumah, mereka perlu duduk dalam rumah, tak boleh, even tak boleh nak buka TV kuat-kuat pun tak boleh. Nak buka lampu pun tak boleh. Jadi mereka macam merenung dirilah. Di perayaan Nyepi ni mereka macam muhasabah diri, duduk dalam rumah, tak boleh nak keluar, nak melancong ke nak keluar kedai makan tak boleh. Mereka kena duduk dalam rumah sahaja. Jadi kalaulah kita ni tengok kita dah dapat satu info yang nanti boleh gunakan dalam karangan, boleh gunakan kalau kita ni perlu buat satu artikel tentang perbezaan agama, budaya agama tersebut, perayaan Nyepi. Kali pertama kan dengar perayaan Nyepi, sambutan tahun baru Hindu yang membuatkan semua kebanyakan majoriti rakyat ataupun mereka yang beragama Hindu di Bali ni duduk rumah senyap-senyap. Macam satu bandar tu kena culik dengan alien ya. Abang Waris. Ya, betul. So, macam dia suasananya. Dan kalau mereka yang berdegil, ada pelancong yang berdegil, dia punya macam polis agama mereka lah yang akan meronda dan akan membuat tinjauan. Ada tak orang yang melanggar peraturan pada perayaan Nyepi ni, dan mereka akan cakap cara baik, tapi kalau mereka ni bertindak agresif melawan, sebab itulah kesnya kena tangkap. Jadi situasi ada orang kena tangkap tu memang sesuatu yang pernah terjadi lah, yang pernah dilaporkan di akhbar di sana. Betul. Itulah dia. Kalau kita belum ada rezeki nak melancong, travel, kita pula terkekang dengan masalah COVID, tak nak merisikokan diri, maka inilah alternatif terbaik, iaitu kena membaca buku. Sebanyak-banyak buku Travelog. Dan antara yang kita dapat bedah hari ini adalah daripada Abang Iwan Riz, iaitu Travelog The Barat Melbourne dan juga Travelog Sepi Bali. Kenapa sepi kan? Tadi tengok Abang Iwan dah ceritakan, dah beri dah gist. Dan lepas ni kena baca sendiri. Selain daripada baca, ingat kena buat laporan nilam supaya cerita tu kekal melekat dalam minda kita. Kalau kita baca saja tanpa mencatat, nanti dia mudah lupa. Tapi bila kita baca dan kita catat, lebih lagi peratusan untuk kita ingat sesuatu ilmu. Okey, kita ada 10 minit yang terakhir. Tidak boleh tidak kalau kita tak tanya Abang Iwan Riz sendiri tentang pengalaman belajar luar negara. Jadi kita stop dulu sharing ni. Kepada semua boleh nanti baca, pastikan tengok sendiri bagaimana Rak Maya Bling diletakkan pelbagai cerita. Ada tadi yang tanya pada bahagian chat, Kak Ain, saya baca komik sahaja, adakah bermanfaat ataupun tak boleh baca komik ni? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kalau dengan Bling, jangan risau. Komik-komik ni contoh kita ada komik yang pelbagai. Contohnya kita ada komik study santai cara belajar kan, dan di dalamnya
bermanfaat dengan ilmu, padat dengan info yang memberitahu bagaimana nak belajar tapi dalam bentuk komik. Jadi ia adalah satu pembacaan yang bukan sia-sia, tapi kita boleh mulakan. Komik boleh mula, novel boleh mula, buku travelog boleh mula. Lihat dan juga cari kita punya keseronokan dulu. Cetuskan keseronokan tu dulu, kemudian kita tambah lagi. Baca pula fakta, baca pula sains, geografi dan bahan-bahan bacaan yang lebih berat. Tapi yang lebih penting sekali, pastikan kita mulakan membaca dulu. Okey. Kita nak stop dulu sharing dia, Abang Iwan ya? Okey. Kita stop dulu sharing dan kita nak tanya pada Abang Iwan Riz. Nak bagi tips lah kepada yang mendengar adik-adik pelajar ni. Ramai yang dengar dengan semangat. Saya pun nak belajar luar negara, macam mana ya? Saya pun nak tahu laluan kalau nak pergi luar negara, apa peperiksaannya, kena dapat keputusan yang bagaimana. Jadi mereka lebih bersedia. Dan mungkin Abang Iwan Riz boleh beri kata-kata semangat untuk adik-adik kita supaya sama-sama tuntut negara dan tuntut ilmu sampai ke luar negara. Silakan Abang Iwan. Sebelum tu minta Kak Ain untuk izinkan saya untuk share screen. Kena kat security tu kena enable saya untuk share screen. Boleh. Okey. Saya berkongsi. Saya pun ada sedikit slide lah yang saya ada sediakan. Okey, dan kalau saya tengok dekat dalam chat ni ada juga Mimah Jamil tanya, kalau nak pergi luar negara berapa modalnya? Okey. Macam saya, kalau nak kata pasal modal, dia bergantung kepada universiti dan juga berapa kos negara penerbangan ke sana, berapa kos of living berada di negara tersebut. Jadi ia bergantung. Tapi kalau macam saya sendiri, saya tidak mengeluarkan modal saya sendirilah, yang mana saya mendapatkan beasiswa daripada kalau saya daripada JPA. Tapi bukan setakat JPA saja, ada banyak lagi penaja-penaja yang boleh menawarkan beasiswa. Kita ada Bank Negara, kita ada MARA, kita ada Khazanah dan pelbagai lagi yang mengikut situasi yang terkini lah. Okey, Kak Ain, saya tak dapat nak share lagi. Security kan? Security, enable share screen. Enable share screen. Allow participant to share screen. Ada tak? Allow participants to share screen. Sudah. Okey, dah boleh dah. Alright. Tak boleh balik. Tadi dah boleh. Okey, boleh. Okey, dah boleh dah. Baik. Okey, pada masa yang berbaki ni saya ingin berkongsi sedikit lah. Okey, ini universiti yang saya belajar di Temple University yang terletak di Philadelphia. Ini dia punya suasana dia. Alto Hall ni adalah School of Business. Di sinilah saya belajar terus naik setiap hari. Suasananya pun nampak adanya kampus dia yang sebegitu. Ini bandar Philadelphia. Inilah dia tempat saya bergelumang selama 2009 hingga 2012 dulu. Yang kiri tu ialah rumah saya yang 3 tingkat tu. Rumah dia nampak biasa saja kan. Dia macam konsep rumah dekat sana memang macam kalau tengok cerita-cerita yang kat street-streetnya tu kan. Jadi rumah dia memang nampak blok-blok bangunan macam tu saja. Okay. Ini pun yang ini ialah rumah pertama saya sebelum yang tadi tu rumah saya yang kedua, rumah sewa yang kedua. Ini rumah yang pertama. Suasana dia agak macam sunyi-sunyi sikit. Okay. Ini ialah makanan yang terkenal dekat Philly. Philadelphia ni nama sekatan dia Philly, okay. Jadi dekat Philly ni yang paling sedap. Kalau ayah saya pergi sana 2 minggu, tapi 3 kali dia makan Philly cheesesteak ni. Jadi kalau saya ni memang sekarang ni saya sangat-sangat teringatlah Philly cheesesteak, sangat sedap. Dan kanan tu pula ialah bagel yang dalam dia ada salmon, pun menjadi kegemaran untuk saya bersarapan. Dan yang menarik dekat Philadelphia ni juga dia ada Six Flags, di mana taman tema siapa suka nak roller coaster tu. Dekat Six Flags ni dia ada roller coaster yang naik ke atas dan menjunam ke bawah. Memang adrenaline rush lah orang kata. Ini sedikit gambar saya dengan salji bermain ski. Ini snowman kecil, bila salji turun kita dekat tebing kita boleh buat salji. Dan ini ialah keseronokan yang kita dapat semasa belajar di luar negara.
selain pada tempat kita belajar tu, kita boleh melancong ke negara bandar-bandar sekitarnya. Di Amish Village contohnya, Grand Canyon, memang kita berasa seperti berada di planet lain kat Grand Canyon ni. Sebab kita nampak macam planet Marikh, kita rasa. Merah aja. Merah aja rasa. Dan saya berada di puncak tepi air tu sebenarnya gaung. Semata-mata nak ambil gambar ni kan. Tapi memang bila dapat gambar tu memang subhanallah cantiknya. Okay, sampai pergi Las Vegas, Bahamas. Okay, jadi untuk ke luar negara ni, kita kena rajin layari portal pihak penaja. Macam kata tadi, ada bank negara, ada JPA. Jadi kita kena sentiasa, dan kita dengan kawan-kawan kita kena share lah. Kalau kita dapat tahu ada portal tersebut menawarkan tawaran untuk beasiswa, kita kena apply. Kita kena isi pendaftaran secara dalam talian. And then bila kita dah selesai tu, kita ada ujian. Sama ada ujian bertulis ataupun ujian dalam talian, untuk memastikan tahap kita punya kelayakan kita lah. Untuk kita boleh apply ni, kecemerlangan ni dia subjektif. Nak kata straight A baru boleh apply pun tak juga. Ada juga. Jadi sebab tu dia ada next ialah ujian bertulis, dan seterusnya dia ada kena hadiri temu duga. Dan masa temu duga kita nak tengok sama ada mereka ni, calon ni pandai atas kertas sahaja ke, ataupun mereka memang boleh bercakap, mereka boleh berkomunikasi dengan baik. Dan selepas semua proses tapisan ni, barulah mereka akan hadiri satu program persediaan. Macam saya 2 tahun saya dekat nilai dulu sebelum saya boleh ke luar negara. Jadi ini adalah langkah-langkah secara generalnya lah. Mungkin sudah ada perubahan ataupun sebagainya, tapi ini secara brief inilah dia punya step by step untuk kita menjalankan pengajian di luar negara. Alhamdulillah. Adik-adik yang mendengar, ini ni dapat info daripada orangnya sendiri yang sudah pun melalui nak pergi ke luar negara, belajar di sana, berdikari. Berapa tahun Abang Iwaris jauh dengan keluarga? 4 tahun di Amerika Syarikat? 4 tahun, tapi sebenarnya setiap tahun balik. Itu satu penyesalan bagi saya lah. Bila orang kata, duduk sana lah, jangan balik. Tapi masa tu kita muda kan, kita homesick lah nak balik. Setiap tahun tu saya balik lah. So, bila dah sekarang ni baru saya rasa, menyesalnya. Itulah, kalau kita dapat peluang begini kan, nak dapat peluang begini, ia tidak akan datang bergolek, tidak akan datang mudah-mudah. Itu yang Abang Iwanis katalah, yang reporter pihak penaja beasiswa ada pelbagai sebenarnya badan-badan, yayasan, daripada yayasan-yayasan yang tak yang dengar pun ada yayasan pendidikan negeri masing-masing pun boleh. Tapi kena ada usaha, letakkan azam tersebut. Saya memang nak belajar luar negara, bagaimana laluannya. Jumpa guru-guru kaunseling sekolah masing-masing. Jadi kita realisasikan apa yang kita impikan. Dengan begitu barulah kita boleh jadi macam Abang Iwaris, dapat pengalaman, tengok dapat main salji, snowman, pergi Grand Canyon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tidak mungkin ini berlaku kalau Abang Iwaris tidak mengambil langkah pertama, iaitu mencari sendiri jalan tersebut, berusaha sesungguhnya, dan yang paling penting sekali, keputusan kena cemerlang lah, keputusan kena lah kan, barulah kita dapat peluang tersebut. Okey, Alhamdulillah, kita pun sudah sampai ke penghujung minit-minit terakhir perkongsian kita. Boleh tak kita nak dapatkan kata penutup daripada Abang Iwaris, dan insyaAllah mungkin kata semangat, mungkin kata-kata nasihat yang boleh adik-adik kita dengar hari ini dan terus membugarkan lagi rasa mereka nak explore the world, nak jadi yang terbaik, nak cuba mengembara melihat dunia. Silakan Abang Iwaris. Okay, baik, terima kasih Kak Ain. Okay, nasihat saya kepada semua, okay, belajarlah bersungguh-sungguh, tanamkan azam untuk kita kisahlah dapat belajar keluar negara kita. Tapi kalau kita berazam, kita nak sebabnya bila kita dapat pergi ke negara orang, kita bukan setakat dapat belajar saja, tapi kita bukan setakat akademik, tapi kita dapat melihat
budaya, kita akan belajar tentang disiplin masyarakat di sana, dan benda tu akan menimbulkan rasa keinsafan, macam kata Kain tadi kan, menimbulkan rasa keinsafan dalam diri kita. Kita akan menjadi orang, kita akan mula mematangkan diri kita. Jadi tanamkan azam daripada sekarang ni, belajarlah bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan yang baik. Semoga satu hari nanti insya-Allah berpeluang untuk melanjutkan pengajian di luar negara. Okey, dan juga saya nak kongsi satu quote saya yang pernah saya kongsikan dalam salah satu buku saya. Kita tulislah setiap hari mutu penulisanmu akan bertambah baik. Disiplin ialah kuncinya. Jadi bukan setakat penulisan, apa-apa bidang yang kita buat, setiap hari kita kena praktikkan supaya kita dapat perbaiki lagi kemahiran kita, dan yang paling penting kuncinya ialah disiplin. Okay. Alhamdulillah kepada semua guru-guru GPM yang bersama, kepada semua pelajar-pelajar sekolah yang bersama, terima kasih kerana meluangkan 1 jam mendengar kisah tentang Bali, tentang Melbourne. Dan kalau nak dengar lebih lanjut, nak tahu lebih lagi tentang Abang Iwan Riz, boleh sekolah-sekolah guru-guru GPM boleh hubungi sendiri Abang Iwan Riz dan boleh buat program secara lebih dekat dan rapat untuk jemputan ceramah dan bengkel. Bagaimana caranya nak menghubungi Abang Iwan Riz? Silakan. Boleh saja ke laman media sosial saya, Iwan Riz, sama ada di Facebook ataupun di Instagram, di TikTok dan juga Twitter. Walaupun Twitter saya tak berapa aktif, tapi kalau orang PM ataupun DM tu, saya boleh jawablah. Jadi mana-mana sekolah yang bercadang untuk menjemput untuk sebarang ceramah ataupun bengkel, ini adalah contoh-contoh modul yang pernah saya kongsikan di sekolah-sekolah lah sebelum COVID dulu. Dia buat bengkel perusahaan kreatif, cerpen, menggapai impian, cipta peluang dan macam-macam lagi. Jadi boleh terus hubungi saya di media sosial. Alhamdulillah. Semoga malam ini 1 jam yang kita dapat ini dikira sebagai majlis ilmu. Kita dah berkongsi pelbagai perkara bermanfaat. Semoga diberikan rahmat kepada kita. Ada beribu-ribu malaikat yang bersama dengan kita menjadikan majlis ilmu ini majlis yang berkat. Dan pada Kain, untuk semua lepas ini minggu depan dah bersama Abang Iwan Riz. Kita tadi dah berjalan pergi mana tadi? Melbourne dan juga Bali, Indonesia. Minggu depan kita nak berjalan lagi. Walaupun kata COVID kes dah 27,000 lebih, tapi kita masih boleh berjalan secara maya. Kita nak berjalan ke Korea Selatan, bukan Korea Utara ya. Korea Selatan bersama dengan Puan Rashila Nur Ain pula yang akan bercerita tentang buku biografi BTS dan Blackpink. Semua topik-topik yang menarik. Satu yang kami mahukan tiada lain, tidak bukan pengkarya-pengkarya Blink, penulis-penulis e-buku, Abang Iwan Riz yang telah menulis, mengambil masa menghasilkan karya-karya hebat ini. Tak ada lain, tak ada bukan. Kami hanya nak adik-adik bacalah. Bacalah ibu-ibu kami ini, dapatkanlah manfaat. Masukkanlah kosakata baru dalam minda. Jadikanlah kita dapat belajar tata bahasa yang betul, cara mengeja yang betul, dan masukkan info-info, maklumat macam tadi. Terus kita tahu, ada perayaan Nyepi. Ini adalah satu ritual keagamaan Hindu, kan? Di Melbourne ada Hookton. Itu semua takkan mungkin kita dapat jika kita tidak membaca. Silakan Abang Iwan Riz, last ayat terakhir sebelum kita tutup sesi live kita. Okay, saya doakan kepada semua yang melanggan Rak Maya ni dan juga para penonton, para pembaca, pendengar semua, kita semua sentiasa membaiki diri kita dari hari ke hari. Kita sentiasa sebarkan perkara-perkara yang baik. Kalau kita ada benda yang tak baik, kita jangan kongsi. Itu kita biarkan saja supaya kita ni dapat hidup dalam satu komuniti masyarakat yang positif selalu. Keyword dia ialah always be positive. Okay. Positif. Dan kepada semua juga, siapa-siapa yang nak dapatkan buku-buku Abang Iwan Riz yang fizikal, yang ada cetak kertas ni, kita ada Travelog Seram Washington, kita ada Travelog, apa lagi Abang Iwan Riz? Ni satu, Travelog Trajes New York. Travelog Seram Washington dan Travelog Trajes New York, dan yang paling terbaru, Truth or Dare,
Permainan Gelap. Itu yang paling terbaru cerita misteri. Macam mana nak dapatkan? Boleh hubungi terus Abang Irwanis melalui media sosial yang lebih tahu. Nanti kita akan tulis juga di bahagian komen. Terima kasih guru-guru GPM. Terima kasih adik-adik yang mendengar. Kami doakan semua dalam lindungan, rahmat, jaga diri dan semoga kekal sihat. Jumpa minggu depan. Kita nak travel ke Korea Selatan pula. Assalamualaikum. Thank you, Tariwan. Thank you so much.